sentiasa digunakan pakai oleh pensyarah-pensyarah untuk membawa feedback yang a big very fast feedback kepada pensyarah. Ia juga boleh digunakan sebagai formative assessment. Okey, pada hari ini kita ada dua pembentang ataupun mereka yang ingin berkongsikan maklumat mengenai dengan pengalaman mengenai dengan apps ini. Yang pertama adalah Cik Muhammad Fazli bin Adhon, seorang pensyarah College Community dan juga pegawai e-learning community Arau. You can hear me, Cik Fazli? Boleh, Doktor. Alhamdulillah, syukur. Dia background sedikit adalah sarjana instructional multimedia daripada USM. Oh, sama dengan saya lah, orang USM ni. Ya. Sarjana muda teknologi maklumat, UTM dan diploma pendidikan. Pengalaman bekerja, kebanyakannya bekerja di pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik dan unit teknologi komputer College Community Arau. Dan juga Dr. Umarwati, kita tak perlulah kot untuk saya memperkenalkan. Dia adalah salah seorang daripada host kita, moderator kita. Dia semua topi dia boleh pakai. Host pun dia boleh jadi, dia boleh jadi pembentang pun dia boleh jadi dan sebagainya. Okay? Okey, format kita adalah pasal kita ada dua orang. Format kita adalah first part ni saya serahkan pada Cik Umar Fazli untuk explain mengenai dengan quizzes dan juga add puzzle. Anytime around around 12 o'clock, 12:10 kita boleh henti untuk mendapatkan soalan-soalan. Lepas tu saya akan pass kepada Dr. Umarwati untuk carry on menti dan juga poll everywhere. So tak semestinya kita habis dalam masa yang ditetapkan 1 jam. At least kalau kita dapat 3 pun something interesting. Okay, so please pay attention, something very interesting. These apps are out there, boleh diguna pakai untuk teaching and learning. Walaupun dia adalah app untuk maybe mendapatkan polling any topik, kita sebagai pendidik juga boleh menggunakannya untuk teaching and learning. Ya. So dengan tidak buang masa, saya nak serahkan kepada Encik Muhammad Fazli untuk membentangkan pengalaman beliau menggunakan pakai dua apps tersebut. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih Dr. Nana. Nampak slide yang saya share, Dr. Nana? Ya, very good. Okay. Selamat pagi juga Dr. Umar, saya punya partner untuk hari ini. Okay, seperti yang diberitahu oleh Dr. Nana tadi, hari ini saya dan Dr. Umar akan berkongsi sedikit pengalaman tentang bagaimana untuk nak create interactive quiz menggunakan 4 apps ni, iaitu Quizizz, Edpuzzle, Mentimeter dan Poll Everywhere. Okay, untuk saya akan cover Quizizz dan Edpuzzle, dan rakan saya Dr. Umar akan cover Mentimeter dan juga Poll Everywhere. Okay, sedikit pengenalan. Okay, seperti yang tuan-tuan semua tahu, kaedah pembelajaran sekarang lebih kepada pembelajaran interaktif. Okay, so menurut Halina, Zubaidah dan Aini 2017, pembelajaran interaktif ni memberi penekanan interaksi dua hala. So sekarang ni kita nak cuba jadikan proses pelajaran kita ada proses dua hala antara pelajar dan juga pensyarah. Okay, untuk pelajaran interaktif ni kita menggunakan komputer sebagai alat bantu mengajar. So kenapa pelajaran interaktif? Ini kerana pelajaran interaktif dapat memberi rangsangan dalam bentuk gambar, dialog, tutorial dan maklum balas jawapan. So dengan melakukan aktiviti pelajaran interaktif ni, dia dapat membantu kepada proses pembelajaran yang lebih bersifat kendiri dengan menggunakan berbagai instrumen pembelajaran. Okay, macam mana nak jadikan pembelajaran kita lebih interaktif? So untuk hari ini saya dan Dr. Umar lebih fokus kepada pembelajaran menggunakan quiz. Okay, antaranya kita boleh menggunakan dua cara. Yang pertama, menambahkan media ke dalam kita punya quiz ataupun kita punya latihan. Okay, media ni dia boleh menarik minat pelajar dan juga boleh menghilangkan rasa bosan dengan kita memasukkan elemen-elemen seperti video dan juga audio. Yang kedua, kita cuba menambahkan elemen keseronokan dalam kita punya quiz dan latihan. Okay, bagi pelajar untuk menjadikan dia lebih hidup, maksud dia lebih live, maksud dia tak bosan, kita boleh menambah elemen yang menyeronokkan seperti permainan, cabaran dan juga kolaborasi ketika menjawab soalan.
So benda-benda ni kadang-kadang tak boleh buat secara konvensional, tapi dengan menggunakan tools terkini sekarang, kita dapat menggunakan menambah elemen-elemen ni dengan lebih mudah. So untuk hari ini, saya dan Dr. Umar akan fokus kepada 4 tools. Nak ikutkan ada banyak tools lagi, beratus-ratus kan Dr. Umar. So cuma untuk hari ini kami cuba fokus kepada tool yang biasa pakai dan mudah untuk diguna pakai. Yang pertama Quizzes, yang kedua App Puzzle, kemudian Mentimeter, All Everywhere. Selain daripada itu, untuk sesi ini juga saya telah mewujudkan satu Google Classroom di mana setiap Quizzes, App Puzzle, Mentimeter ni kami akan test untuk melihat macam mana kita boleh integrate dengan Google Classroom dengan menggunakan sampel kelas ni. So kalau tuan-tuan nak join sebagai pelajar, boleh gunakan kod ni, buka Google Classroom, kemudian join kelas menggunakan kod NTZ-J2FQ. Cuma yang ni untuk kelas fashion pakaian lah. Satu kelas yang saya buat sebagai sampel kelas ketika mengajar subjek mengajar bengkel Google Classroom di college. Okey, seterusnya saya terus kepada Quizzes. Sebelum saya demo secara terus, saya nak perkenalkan dulu lah supaya nanti lebih mudah ketika proses demo nanti. So Quizzes ni dah start ada di pasaran tahun 2015 lagi. Sudah 5 tahun lah. So daripada situ ada pelbagai perkembangan lah, dia upgrade dari masa ke semasa. So sampailah sekarang tahun 2020 banyak features yang boleh digunakan. So Quizzes ni dia merupakan satu tool dalam talian yang membolehkan guru ataupun pendidik membuat penilaian formatif. So dia lebih kepada penilaian formatif lah, bukan sumatif. Dengan cara menyeronokkan dan menarik untuk pelajar di semua peringkat umur. So dalam Quizzes ni dia ada elemen gamifikasi ataupun gamification. Okay, gamification ni dia lebih kepada kita jadikan pembelajaran tu lebih kepada sifat permainan. Oh, tadi ada yang tanya kod untuk Google Classroom tu, saya patah balik untuk kod Google Classroom. Ini NTZ-J2FQ. Ini untuk siapa yang nak join kod untuk sampel kelas ni. NTZ-J2FQ. So dalam Google Quizzes ni, kita boleh memberikan instruction, boleh buat review balik dan juga boleh evaluate apa semua jawapan-jawapan student. So ia sesuai digunakan daripada peringkat tadika sehinggalah peringkat universiti ataupun IPT. Quizzes ni dia mudah dipelajari dan percuma. Setelah kita sign in, pelajar-pelajar ataupun siapa yang nak guna akan diberi satu kod access yang unik. So dengan menggunakan kod tu, para pelajar boleh menjawab quiz secara langsung. Maksudnya dia waktu live ataupun kita set sebagai kerja rumah. So dia boleh jawab ikut tarikh-tarikh yang tertentu lah. Setelah pelajar menjawab, kita sebagai pendidik ataupun pensyarah boleh menyemak jawapan mereka. So hasil keputusan pelajar ni dia akan simpan dalam bentuk spreadsheet. Dia akan ada bentuk analisa lah. Dia akan memudahkan kita untuk nak tengok bagaimana yang dapat jawapan yang banyak, bagaimana yang dapat jawapan yang kurang. So dia akan memudahkan lagi lah. Kemudian dalam Quizzes ni, salah satu dia punya feature, satu kelebihan dia ada ready-made quiz. Ready-made ni maksudnya dia ada satu library yang dikongsi oleh seluruh para pendidik satu dunia. Daripada peringkat tadika sampailah universiti. So kalau kita ada mengajar subjek-subjek yang tertentu, kita boleh cari je dalam perpustakaan ni betul quiz yang kita nak. Kemudian terus kita boleh main dengan para pelajar kita. Ini contoh pustaka ready-made Quizzes yang kita akan tunjuk nanti. Kemudian Quizzes ni juga ada dalam version untuk mobile. So dia ada available dalam Play Store, dalam Apple App Store pun ada. So kalau macam student, kalau tak ada komputer pun tak apa, dia boleh jawab quiz ni melalui handphone masing-masing lah. Ini contoh paparan Quizzes yang utama. Ini dia punya URL, quizzes.com. Okay, nanti saya akan demo sebentar lagi. Ini cuma saya tunjukkan paparan-paparan utama lah. Okay, so untuk nak gunakan Quizzes ni, kita perlu mencipta account. So elok kita gunakan account Google lah. Sebab Google ni banyak apps sekarang menggunakan Google. Sebab dia diterima pakai oleh semua apps lah. So lebih memudahkan kita.
Okey, yang ni paparan utama untuk quizzes. So dekat sini kita nampak bahagian tepi ni dia punya panel untuk kita untuk kontrol kita punya quiz. Kat sini kita boleh create quiz, kita boleh tengok report, kita boleh nak buat collection dan sebagainya lah. Okay, untuk mod permainan, dia ada 3 mod. Okay, mod yang pertama play live. Play live ni dia sesuai kalau pelajar-pelajar tu ada depan dengan kita. Jadi dia lebih kepada synchronized learning untuk real time. So maksudnya kalau kita set pelajar-pelajar semua ada depan komputer, kita boleh main play live. Play live ni juga sesuai kalau kita main dalam kelas lah. Okay, untuk asynchronous learning, kita sesuai menggunakan assign HW ataupun assign sebagai homework. So assign HW ni kita boleh pelajar-pelajar boleh main bila masa saja. Asalkan tak lepas daripada deadline yang kita dah setkan lah. Kemudian kita ada mod yang ketiga, mod latihan. Mod latihan ni just untuk kita praktis lah. Untuk nak tengok sama ada student pun boleh praktis, kita pun boleh praktis nak tengok kita punya markah sebelum kita nak bagi kepada para pelajar. Okey, saya terus kepada demonstrasi quizzes. Okay, untuk quizzes, kita boleh pergi kepada laman web quizzes.com. Okay, mohon Encik Fadli share screen, Encik Fadli. Yes. Okey, nampak tak? Okey. Okey, yang ni paparan utama untuk quizzes, alamat dia quizzes.com. Okey, so daripada sini kita akan nampak dia ada join a game, sign up dengan get started. Okay, so selalunya kalau pelajar, kalau dia dapat kod untuk main game, dia akan klik join a game. Okay, untuk join a game ni nanti dia akan minta kod. Kerana setiap quizzes yang kita buat, dia akan ada game code. Yang ni paparan untuk pelajar lah. Yang ni kalau mereka menggunakan desktop ataupun PC. Kalau mereka menggunakan handphone, orang boleh download terus apps quizzes dan terus masukkan kod. Okay, nanti saya tunjukkan paparan untuk dalam bentuk telefon. Okay, untuk para pelajar, untuk pengajar ataupun guru, kita boleh klik kepada get started ataupun kita boleh sign up. Okay, untuk mereka yang tak ada account, kita akan klik kepada sign up lah di sini. Okay, so yang ni saya tunjukkan tadi. Okay, untuk sign up, kita boleh gunakan akaun Google ataupun akaun lain. Tapi sesuai saya sarankan untuk kita gunakan akaun Google lah. Kita sign up with Google. Okay, bila kita sign up with Google, kita boleh pilih email mana yang kita nak guna. So, kalau kita ada banyak email, setiap email kita tu ada Google Classroom. So, setiap email kita tu ada Google Classroom yang berbeza. So, satu email tu kita boleh buat satu akaun quizzes. Katakan saya gunakan email yang ni. Okay, so dalam email saya yang ni, saya ada Google Classroom yang berkaitan dengan akaun ni lah. Okay, yang ni paparan utama selepas saya sign in. Sebab saya dah ada akaun, dia akan keluar kepada ni terus. Untuk mereka yang baru, dia akan minta sebagai pelajar ataupun sebagai guru. So kalau guru, kita boleh pilih I'm a teacher lah. Kemudian baru kita akan keluar kepada skrin ni. Okay, so dekat panel belah kiri saya ni, ni ada dia punya panel ataupun menu utama. So dekat sini akan keluar nama kita. Kemudian dekat atas tadi kita akan ada create a new quiz. Okay, sekarang ni kita berada di paparan find a quiz. Okay, find a quiz ni sesuai kalau kita nak cari quiz apa. Maksudnya kita nak guna pakai quiz-quiz yang sedia ada lah. So bila kita search dekat sini, kita boleh search lah sebarang topik yang kita perlukan. Contoh dia kita nak mengajar subjek pakaian, sebab kelas yang saya buat ni kelas fashion dan pakaian. Okay. So, saya akan masukkan katakan jenis pakaian. So, dia akan cari semua quiz ataupun semua game yang ada kaitan dengan jenis pakaian. Tapi kita kena pandai main dengan keyword lah. Dia akan keluar macam-macam lah. So dekat sini kita boleh tengok contoh-contoh quiz yang sebelum ni yang pernah ada. Okay, untuk my quizzes ni dia lebih kepada quiz-quiz yang kita pernah buat untuk account ni.
So kalau kita ada banyak account, so dia mungkin kita takkan nampak quiz-quiz yang kita buat dalam account yang lain. Sebab ni untuk account ni sahaja. So dekat sini kita akan nampak bila kita dah create account ni, berapa orang dah main, so kita boleh tengok play 41 time, contoh ni dah main 41 kali, yang ni play kosong time. Kemudian bahagian report ni dia akan tunjukkan markah-markah para pelajar kita. So macam di sini, yang ni kelas-kelas yang dah assign dengan saya punya Google Classroom. So kelas macam contoh kelas SFP, fashion pakaian, SKE, yang ni semua kelas-kelas daripada Google Classroom. So dia automatic dia akan import daripada Google Classroom kita. Kemudian so untuk classes ni dekat sini lah kita nak manage ataupun nak create kelas. So either kita create kelas baru ataupun kita update Google Class. So sebenarnya quizzes ni dia banyak membantu kalau kita gunakan Google Classroom lah. Sebab dia boleh integrate terus. So bila pelajar-pelajar jawab quiz, automatic markah-markah tu dia akan terus hantar kepada Google Classroom. Untuk collection ni dia lebih kepada kita buat folder lah. Setiap soalan-soalan quiz kita boleh simpan dalam folder-folder yang tertentu lah. Yang ni lebih kepada management. Kemudian kita ada meme ni. Meme ni dia lebih kepada untuk kita nak buat kartun ataupun nak buat feedback yang seronok. Contoh dia kalau student tu dia bagi jawapan betul, kita boleh bagi feedback. Katakan kita akan keluarkan gambar ataupun kita boleh keluarkan video dan sebagainya lah. Okay. So saya tunjukkan, mula-mula saya akan tunjukkan contoh kita buat satu quiz baru. Okay. Create a new quiz. Okay. Untuk create a new quiz, kita boleh klik dekat atas kali ni, create a new quiz. Okay. So kita akan bagi quiz name dekat sini. Katakan saya nak buat kelas fashion dan pakaian, saya akan buat quiz dengan quiz alatan menjahit. Ini contoh lepas tu kita kena masukkan kategori untuk kita punya quiz. Kalau kita terus next, dia akan minta juga. So kita kena masukkan. Katakan alatan menjahit ni dia ada dalam bahagian arts. Baru kita boleh klik next. Okay, kemudian dia akan keluar paparan macam ni. So dia ada 5 jenis soalan yang kita boleh buat. Multiple choice, checkbox, fill in the blank, full dan open-ended. Yang bagi markah hanya untuk multiple choice dan juga checkbox. Okay, dan juga fill in the blank. Untuk full dan open-ended, dia tak akan bagi markah. Okay, contohnya saya buat satu soalan multiple choice. Okay, untuk belah tepi ni contoh paparan skrin dalam handphone ataupun dalam bentuk mobile. So kita boleh nampak dia punya preview siap-siap lah. Okay, katakan kita nak bagi soalan, namakan alat ini. Okay, kita boleh pilih gambar dekat sini. Okay. So katakan kita boleh drag drop atau kita cari. Okay, katakan saya ada gambar gunting ni, saya masukkan. Okay, so dia dah masuk gambar dekat sini, namakan alat ini. So answer option, katakan yang ni kita masukkan gunting, yang ni katakan benang. So kita boleh tambah, katakan answer option kita tak cukup, kita boleh tambah lagi lah. Katakan dah cukup, kita boleh buang yang sedia ada. Katakan saya punya option ada 2 saja. So saya boleh buang yang ni, saya boleh buang yang ni. So untuk jawapan yang betul, kita kena tanda dekat belah tepi ni. Yang ni maksud dia gunting adalah jawapan yang betul lah. So kita boleh save. Betul, kita boleh set time berapa masa yang pelajar boleh jawab untuk jawab soalan ni. Maksimum dia bagi 15 minit dan minimum 5 saat. Dia katakan kalau by default 30 saat lah. Saya rasa soalan ni dia mudah, so mungkin kita boleh letak 20 saat. So kita boleh save. Kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, dia ada dia punya kualiti untuk soalan. So kalau dia dah tick kat semua ni, maksud dia kita punya soalan tu dah ready lah. Kita boleh buat satu soalan saja, tak ada masalah. Cuma dia punya kualiti untuk nak dapatkan skor tu tak mencapai tahap per 10. Ya, katakan kita nak tambah lagi soalan, kita boleh klik dekat atas ni, new question. So, katakan yang ni saya tunjuk contoh soalan checkbox. Okay. Checkbox ni kita boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Okay, katakan
Saya bagi soalan, pilih alatan untuk memotong. Okay, so untuk yang pertama ni, saya masukkan pilihan jawapan dengan gambar. So dekat tepi ni kita boleh add gambar. So katakan yang ni saya buat gambar benang. Nanti akan keluar dekat sini preview ada gambar benang. Okay. Okay, untuk yang kedua saya buat gambar gunting. Okay, untuk yang ketiga saya buat gambar kita ukur Okay, kita boleh pilih jawapan yang betul, tapi kalau macam ni saya pilih katakan saya set yang ni sebagai jawapan yang betul lah. Okay, saya buat 3 jawapan, 3 pilih jawapan sahaja. Saya boleh save kat sini. Macam tadi juga kita boleh set masa. Okay, so sekarang dah ada 2 soalan. Soalan pertama, soalan yang kedua. Okay, katakan saya tambah lagi soalan, fill in the blank. Fill in the blank ni untuk kita buat soalan isi tempat kosong lah. So selalunya soalan isi tempat kosong ni dia macam Google Form, kita kena berikan jawapan yang betul-betul tepat. Selalunya kita bagi jawapan yang ringkas lah. Katakan alatan untuk memotong. So ni kita akan masukkan jawapan, answer. Katakan student mungkin akan bagi jawapan pelbagai. So kita kena letakkan pelbagai alternatif jawapan. Katakan semua capital letter, semua lower case ataupun ada yang guna G besar. So maksudnya di sini antara tiga-tiga jawapan ni semua akan dianggap betul lah. So kita akan perlukan alternatif jawapan yang banyak dekat sini. Kita akan tekan save. Okay, kalau soalan poll yang ni dia takkan bagi markah. Yang ni dia lebih kepada nak tengok survey lah. Okay, kalau satu lagi soalan dalam bentuk open-ended. Yang ni pun soalan open-ended dia pun tak ungraded. Yang ni dia lebih kepada nak tengok pendapat ataupun nak tengok kefahaman pelajar. So nanti dia akan mark as correct dalam game report nanti. So untuk bagi markah kita hanya ada 3 soalan ni, multiple choice, checkbox dengan fill in the blank. Okay, walaupun saya baru letak 3 soalan, saya juga boleh terus tekan done walaupun tak lengkap lah. So dekat sini add quiz image, kita perlu masukkan satu quiz image. Saya pilih satu gambar katakan. Okay, so kita boleh select language, kemudian kita perlu pilih grade yang sesuai untuk kita punya quiz ni. Katakan yang ni untuk universiti. Okay, betul kita boleh set siapa yang boleh tengok quiz ni. So by default dia public ni maksudnya kalau kita open untuk semua orang. Orang boleh search public quiz kita dan orang boleh main quiz kita. Kalau private hanya kita je lah yang boleh tengok. Okay, kalau selalunya kita akan set public lah supaya benda ni boleh di-share dengan orang ramai. Okay, lepas kita save. Okay, walaupun tak cukup at least 4 question tapi kita boleh klik done kat sini. Okay, so dekat sini dia akan beritahu quiz alatan menjahit. Okay, untuk universiti kosong time main. Okay, so yang ni kita boleh review balik soalan kita dekat sini. Okay, untuk nak assign kepada pelajar, so ada macam saya beritahu tadi ada 3 format, play live, assign homework ataupun practice. Play live ni sesuai kalau kita nak play terus dekat dalam bilik darjah lah tuan kelas. Untuk jadikan dia sebagai online assessment, kita assign sebagai homework, assign HW. Assign HW, dekat sini kita boleh set learner should complete the quiz by, so kita boleh set katakan esok 23 hari bulan adalah tarikh akhir dia lah. Kalau kita set 24, so 24 tarikh akhir dan masa dia berapa, sampai pukul berapa. Dekat sini dia akan beritahu kita akan ada 2 hari 4 minit daripada sekarang. Kemudian dekat sini assign to a class, yang sini function untuk kita assign kepada kelas kita.
So dekat sini kita boleh pilih kelas yang ada dalam Google Classroom kita. Kelas ni hanya akan keluar sekiranya kita dah set classes dekat sini. Dikatakan saya set kepada kelas yang ni ataupun kita boleh set untuk banyak kelas pun boleh untuk satu quiz. Lepas tu kita tekan next. Okay, kemudian sudah akan keluar setting-setting dekat sini. Kita boleh set sama ada timer, ada power up. Power up ni dia satu fun ability yang ada dekat dalam quizzes. Dia ada ciri-ciri bagi seronok lah. Dia ada macam apa tu token, lepas tu dia ada macam nak power up diorang punya abilities. Kemudian show leaderboard, kita boleh tengok dengan siapa lagi saingan-saingan kita. Kemudian kita boleh shuffle soalan. Show memes ni yang tadilah yang fun character tadi. Okay, kemudian kita boleh assign game. Bila kita assign game, sudah akan keluar this quiz has been assigned to Google Classroom. So dekat sini kalau kita tengok dekat Google Classroom kita, okay, saya share screen ni, Google Classroom. Sudah akan keluar dekat dalam Google Classroom kita quiz alatan menjahit yang kita dah set tadi. Sudah akan ada dua version, satu untuk main secara mobile di sini, satu lagi untuk main secara web link. So kalau student tu nak main secara mobile, dia terus klik dekat mobile. Kalau web link terus dia boleh main dekat PC ataupun desktop lah. Okay. So kalau katakan saya try masuk sebagai student, ini salah seorang daripada student. So dia akan masuk kurs alatan menjahit. So dia boleh katakan sebab yang ni dia gunakan PC, dia boleh klik dekat web link. So boleh keluar dekat web link. So dia akan minta dia login. So kalau kita integrate dengan Google Classroom, dia tak perlu masukkan kod. Dia terus tekan kat link, terus dia boleh main quiz ni. Okay, so kita dah akan keluar nama. Nama ni yang kita boleh set. Kalau nak ubah pun boleh, ataupun nak biarkan pun tak apa. Kemudian kita start game. Okay, yang ni dia ada team. Untuk main game ni, pelajar boleh pilih nak team gambar kereta ke, gambar dog villa ke, boleh pilih. Lepas tu start game. Ini contoh yang tadi game kita buat ni, katakan pelajar jawab salah. Dia akan ada sound dan sebagainya lah. So yang ni contoh meme yang secara automatik yang dah di-generate. Yang ni bentuk fill in the blank. Okay, so, sebab tadi kita buat 3 soalan je. So soalan dah habis kat sini. So kat sini hanya seorang yang tengah main lah game tersebut. Kemudian dia bagi peluang untuk nak jawab soalan yang dia salah tadi. Katakan dia jawab masih lagi salah. Okay, yang ni markah yang pelajar tu dapat 66%. Okay, kalau kita check dekat dalam Google Classroom, yang ni paparan pelajar tadi. Ini kalau paparan sebagai pensyarah. Ini kurs alatan menjahit tadi dia dah jawab tadi. Yang ni yang Cik Azizan dia dapat 67.
Dia akan terus masuk markah dalam Google Classroom lah untuk quizzes tadi. Iaitu contoh macam mana dia integrate dengan Google Classroom lah. So katakan kita tak sempat nak buat quiz, kita juga boleh cari quiz yang sedia ada. Kita boleh ambil find a quiz kat sini. Okay, katakan kita nak gunakan quiz yang sedia ada. Katakan kita cari reka bentuk jahitan. Contoh. So dekat sini kita boleh nampak kita boleh mouse over berapa soalan. Katakan yang ni ada 5 soalan. Katakan kita nak ambil yang ni. So kita terus klik, itu kita boleh assign SW. Kita juga boleh edit dulu sebelum kita nak assign kepada pelajar-pelajar kita lah. So yang ni kalau kita nak gunakan pustaka ready made quiz, kita boleh gunakan yang ni lah. Dekat tapi sebelum tu kita boleh soalan. Cik Wasli, Ya. kita nak mungkin kita kena skip to the next one. Tapi sebelum tu ada apa soalan yang nak saya tanya. Ya. Di sini ada beberapa soalan kalau boleh. Apakah beza antara Quizizz, Quizlet dan Kahoot? Kahoot, of course lah bukan beza dari segi kandungan ya, tapi dari segi penggunaan. Oh, setiap satu tu ada dia punya keistimewaan yang tersendirilah. Kalau untuk kita integrate dengan Google Classroom, Quizizz ni lebih sesuai. Markah dia akan terus import. Untuk Kahoot, dia boleh import markah juga, tapi kita kena import secara manual. Kemudian Kahoot ni dia kelebihannya dia lebih sesuai kalau bentuk formal sebab dia punya quiz tu lebih formal. Kalau Quizizz ni dia ada kelebihan dia ada memes ni. Memes ni kita boleh create macam-macam lah dekat sini. Contoh ni kalau kita create new memes ni kita boleh masukkan gambar dan sebagainya lah. Kalau Quizlet pun dia ada dia punya kelebihan tersendiri lah. Cuma Quizlet tu dia tak boleh nak interpret dengan Google Classroom. Dari segi kegunaannya? Kegunaan dia sama, doktor. Sama. Sama. Semua boleh buat quiz lah. Okay, alright. So soalan kedua, Quizizz ini boleh link dengan Microsoft Teams atau tidak? Sejak saya tahu saya Quizizz ni dia stand alone. Dia hanya link dengan Google Classroom. Google Classroom. Tapi dia ada juga apa tu BLE yang lain lah yang boleh kita linkkan. Okay. Open-ended huruf besar atau kecil mempengaruhi point. Ni I don't understand. Open-ended huruf besar atau kecil? Open-ended tu yang jenis soalan tadi. So kalau open-ended kita kena senaraikan jawapan-jawapan yang possible. Huruf kecil, huruf besar dia akan mempengaruhi lah. Dia ada efek. Okay. So capital atau tidak dia detect lah. Ya. Ya. Dan akhir sekali, adakah dalam Quizizz terdapat feature untuk jawapan berbentuk esei atau perenggan? Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia macam tadi yang saya tunjuk tadilah. Dia ada 5 tadilah. Dia ada multiple choice, either blank. Alright. So mungkin Fazli boleh kalau ada lagi nak share dengan Quizizz ni, important one, and then kemungkinan kita nak dengar juga on Edpuzzle sebelum time running out. Boleh? Boleh. Saya rasa yang untuk Quizizz tu yang itulah, cuma untuk student kita galakkan diorang guna handphone lah. Kalau handphone dia punya paparan tak compact macam ni lah, dia lebih ringkas. Kalau boleh saya sharekan sempat paparan menggunakan handphone. Okay, untuk handphone kita boleh download dulu daripada Play Store ataupun daripada apps Apple punya store. Okay, saya cuba sharekan screen phone saya.
Cik Fazli, what's happening? Dia the lab ada internet problem. Dia tak boleh nak Okay. share. Tapi saya cuma nanti kalau sempat nanti kalau tuan-puan boleh download app Quizzes ni akan nampak dia punya paparan tak sama dengan dekat dalam kita punya PC lah. Paparan untuk handphone ni dia lebih lebih compact. Maksudnya dia lebih ringkas lah dekat situ. Memudahkan untuk kita guna lah. Okay, nanti saya cuba share lagi lah kalau boleh untuk screen mirror ni. Okay. Saya rasa saya teruskan untuk yang seterusnya lah. Ya. Izinkan saya mencela Encik Fadli dan Tuan Moderator, saya cuma nak kongsikan dalam quizzes kita boleh masukkan mathematical equations dan ini mungkin sangat berbaloi kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek-subjek seperti mathematics, engineering 1, 2, 3 dan sebagainya. Mungkin Encik Fadli boleh kongsikan sedikit sebab sewaktu saya ada moderate beberapa sesi yang sebelum ini, ramai pensyarah bertanya sama ada boleh tak masukkan mathematical equations. So saya mohon Encik Fadli tolong kongsikan sedikit tentang fungsi mathematical equations dalam quizzes. Okay, kalau kita tengok kepada bila kita create a new quiz, kita katakan quiz matematik, kita bagi satu contoh. Dia punya relevant subject maths. Kita katakan untuk multiple choice. Okay, so dekat sini kalau kita tengok dekat sebelah daripada media ni, dia ada function untuk make equation. So make equation ni dia dah ada siap-siap formula dekat sini. Kalau kita nak buat punca kuasa, nak buat kuasa 2, kita boleh pilih dekat sini dia punya penggunaan dia. Kita boleh insert dia punya equation dan sebagainya lah. So dia memudahkan lah kalau kita nak buat soalan bentuk matematik dan sebagainya. Untuk pilihan jawapan pun sama. Kita akan ada equation editor dekat sini. Kita boleh pilih bentuk basic, Greek dan juga advanced lah dekat sini. Ataupun kita boleh terus cari soalan-soalan mathematics dalam dia punya ready made quiz lah. Jika rasa mungkin susah untuk kita type outkan function mathematical tu, mungkin kita boleh savekan sebagai JPEG dan sebagai gambar dan anda boleh attachkan gambar sahaja jika tidak mahu, you don't want to go through the hassle of typing the mathematical equations. That's another way of doing quizzes on quizzes. Ya, betul. Okay. So saya terus kepada apps yang kedua Dr. Nana. Ya. Add puzzle. Add puzzle. Okay, untuk seterusnya add puzzle. Add puzzle ni salah satu apps yang kita boleh gunakan untuk nak buat quiz juga, tapi quiz dalam yang bentuk lebih interaktif, menggunakan video dan media. So, add puzzle ni dia lagi lama, start dah 2013 dah ada dia. So app puzzle ni dia menggunakan kita untuk nak pilih video sebab dia memfokus pada video. Contoh tadi Dr. Fahmi, Ustaz Fahmi tadi dia present menggunakan screencasting tadi. So katakan ada video tu kalau kita masukkan dalam Google Classroom ke ataupun kita bagi dekat student, kita tak tahu student tu dia tengok betul-betul ke tak. Mungkin dia tarik bagi cepat ke kan. Ada skip. So untuk nak bagi elak ada skip, kita boleh masukkan soalan ataupun kita boleh masukkan nota. So selagi dia tak jawab soalan tu, dia tak boleh nak finish video tu. So app puzzle memudahkan kita untuk nak menambahkan interaktif kepada video yang sedia ada. Okay, antara kelebihan app puzzle, so pelajar akan lebih fahamlah topik yang kita nak share sebab pelajar dia perlu dia go through video tu tanpa skip. Kemudian masa yang diluangkan untuk bercakap di hadapan guru pun dikurangkan, pelajar dia boleh go through video yang sedia ada lah. Kemudian app puzzle juga membolehkan interaktif tu berlaku dengan lebih jelas. So bukan berlaku, pembelajaran tu bukan menjadi pasif tapi lebih kepada aktif. So app puzzle juga dia boleh beri laporan terhadap perlibatan pelajar berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tu jawab. Last sekali app puzzle ni dia boleh integrate dalam berbagai VLE, Visual Learning Environment. Terutamanya yang kita guna sekarang ni Google Classroom. Yes, so app puzzle juga ada dalam bentuk mobile. Kita boleh download daripada App Store. Ini contoh paparan utama app puzzle. So apppuzzle.com. So app puzzle ni memang khas untuk kita nak make video yang lebih interaktif lah.
Untuk nak cipta akaun app puzzle, kita boleh sign up menggunakan akaun Google dan akaun yang email yang kita ada. So kita pilih role kita sama ada sebagai teacher ataupun student. Ini paparan utama app puzzle. Nanti saya akan tunjukkan. Ini dia punya function utama di app puzzle. Yang pertama kita boleh cipta video. So video ni kita boleh ambil daripada pelbagai saluran, contohnya YouTube, Khan Academy, dan juga kita boleh cipta video kita sendiri. Contohnya kita dah record menggunakan screencasting tadi, kita boleh upload dalam ni. Kemudian kita boleh ada function untuk kita trim video. Katakan video tu panjang, kita boleh potong. Cuma kita tak ada function untuk nak merge, nak gabung-gabungkan video lah. Dia ada cuma untuk nak trim sahaja. Kemudian kita boleh buat voice over, kita boleh rakam suara kita dekat atas video yang sedia ada. Dan function yang menarik dekat sini, kita boleh cipta soalan ataupun quiz dalam video yang kita pilih ataupun yang kita dah cipta. So kalau video ni dia ada dia punya timeline dia ataupun selang masa dia, kita boleh set dekat masa berapa saat ada soalan yang akan keluar. So selagi dia tak habis jawab soalan ni, nanti student dia tak boleh go through semua video ni lah. Kemudian dalam app puzzle ni dia ada function penguruskan kelas. Dekat sini kita boleh integrate dengan kelas yang ada dalam Google Classroom. So kat sini kita boleh nampak student mana yang dah jawab, kita punya video dan sebagainya lah. Kemudian dekat dalam Google Chrome dia ada extension macam guna screencasting dan Loom tadi. Kita boleh install extension untuk app puzzle ni dekat kita punya YouTube. So bila kita klik dekat YouTube tu terus dia boleh masuk dalam kita punya app puzzle. Okay, seterusnya saya terus demo penggunaan app puzzle. App puzzle dia punya nama web dia, kalau kita search dekat Google dia akan keluar apppuzzle.com. Yang ni saya sign out dulu. Yang ni dia punya paparan utama lah untuk mereka yang belum daftar ataupun yang belum sign in. So kita boleh login ataupun kita boleh sign up. Dia katakan kita sign up, kita boleh pilih role sebagai teacher ataupun sebagai student. Dia katakan kalau kita nak teacher, kita akan ambil role sebagai I'm a teacher lah. So dekat sini soalan saya ambil balik. Ya. Okay. So kat sini kita boleh pilih sign in with Google. Okay, so macam quizzes tadi, setiap akaun Gmail ataupun Google kita ada kelas classroom yang berbeza. So kita boleh pilih akaun mana yang kita nak integratekan dengan app puzzle. Okay, yang ni contoh paparan utama untuk app puzzle. So dekat sini dia ada content, lepas tu dia ada home, curriculum. Yang ni kita punya institut. Bila kita daftar tadi dia akan minta kita punya institut lah. Sama ada kita boleh create sendiri ataupun kita pilih yang sedia ada. Okay, so yang penting dekat sini my content. Okay, my content ni kita boleh add content ataupun kita boleh search melalui daripada popular channel ni. So untuk app puzzle ni dia integrate dengan app puzzle, YouTube, Khan Academy, National Geographic dan sebagainya lah. So katakan kita nak buat content baru, kita klik dekat add content. So dia ada 4 function dekat sini, create a video, upload a video, student project dengan new folder. Create a video ni untuk kita nak create video baru. Upload a video ni kita nak upload video yang sedia ada. Create ni dia lebih kepada kita gunakan video yang ada dekat dalam popular channel ni. So kita boleh pilih daripada app puzzle ataupun daripada YouTube dan sebagainya lah. So kita boleh filter by subject yang kita nak. Okay, ataupun kita klik dekat YouTube. So dekat YouTube ni kita boleh search, katakan kita nak video berkenaan dengan rakaman jahitan. Ini video-video yang ada dekat dalam YouTube berkenaan dengan rakaman jahitan. So kita boleh pilih salah satu daripada video yang sedia ada.
Okay, katakan kita pilih satu video, okay, pola asas pakaian. So dekat sini kalau kita tengok dia punya video ni, dia punya masa dia 5 minit 37 saat. So kita boleh trim video ni untuk nak jadi lebih pendek. So kita boleh klik edit. Okay, bila kita klik edit, okay, so dia ada 3 bahagian, cut, voice over dengan question. Okay, katakan kita masa video ni terlalu panjang, so kita nak pendekkan, kita boleh pilih dekat bahagian mana kita nak cut ataupun kita nak potong. Okay. Yang biru ni yang menandakan bahagian yang kita akan gunakan lah. Yang bukan highlight ni bahagian yang kita tak pakai. Ya, ataupun cara lain kita boleh klik dekat add cut. So yang ni, so katakan kita tak nak yang ni, kita boleh delete. Kita highlight sampai tepi, kemudian dia ada macam button untuk sampah, kita boleh delete terus. So yang highlight yang biru ni yang kita gunakan lah dekat sini. So sekarang ni masa tinggal 55 saat daripada 5 minit tadi. So kita highlight bahagian yang kita nak sahaja. Okay, kemudian kita boleh klik finish ataupun katakan kita nak tambah lagi, kita boleh letak voice over pula. So video kita tadi yang panjang, kita dah cut jadi masa 54 saat. Ini bahagian video yang kita dah cut tadi lah. Okay, fungsi voice over ni kita nak masukkan suara kita sendiri. Katakan ni dia lebih kepada muzik, dia tak ada penerangan. So kita boleh set, katakan dekat awal-awal sekali ni kita nak set voice over. So kita boleh klik start recording. Katakan video ini menerangkan tentang jahitan. So kita boleh tekan stop. So dekat sini kita boleh nampak timeline dia. Voice over dia akan berada daripada 00 sampai 007. Kemudian kita boleh klik lagi. Katakan nak start voice over lagi. Ini contoh ukuran sama yang dilukis oleh para pelajar. So dia ada voice over. So voice over nanti dia akan voice over daripada dia punya sound. So kita boleh test. So kalau kita lihat daripada depan. Baru dia akan keluar muzik balik lah. So dalam satu video klip ni kita boleh set berapa banyak voice over yang kita nak lah dekat sini. Kemudian untuk question, ada 3 jenis soalan yang kita boleh masukkan dalam video kita. Yang pertama multiple choice question. Untuk multiple choice question, kita boleh masukkan, katakan kita dah set untuk timeline masa 0-03 saat ni, kita nak tanya soalan. So kita boleh masukkan soalan dekat sini. Kita namakan alatan yang digunakan. So soalan ni pun dia ada banyak format. Kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan equation dekat sini. Katakan yang ni kita masukkan, katakan pembaris. Cik Fazli, mungkin boleh tunjuk satu contoh yang dah siap. Itu kita boleh dapat gambaran kot, kemungkinan. Ada tak? Ada. Okey. Okay. Yang ni saya finishkan dulu. Okey. Okay. Okay, kalau kita tengok dalam konten ni, yang ni konten ni ada, dalam my konten ni dia tunjuk semua video-video yang pernah kita gunakan lah, ataupun yang pernah kita buat.
untuk add puzzle ni dia hanya benarkan kita buat 20 video saja. Kalau lebih kita kena beli lagi lah. Sebab tu dia ada refer to earn space. Refer to earn space ni untuk nak tambah lagi space yang kita dah ada. Contoh dia, saya buat contoh kenali alat jahitan ni. So bila sampai dekat ni dia akan keluar soalan, namakan alatan yang digunakan. Katakan dia jawab gunting, lepas tu dia submit, baru dia akan continue. So dia tak boleh nak skip selagi dia tak jawab kegunaan gunting ni. Katakan jawab memotong. Continue. Yang ni ada voice over lah berlaku di sini. Tapi yang ni paparan dekat kita punya app puzzle. Kalau kita assign dekat dalam Google Classroom, dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. Ni katakan kita punya Google Classroom. So nanti pelajar dia akan sebab app puzzle ni dia akan bagi markah. So kalau pelajar tu dia dah tengok, dia akan bagi grade dekat sini. Grade ni berdasarkan jawapan yang pelajar tu jawab. So konteks video ni dia stop sebab pelajar kena jawab soalan ni dululah. Dekat sini. Okay. Ada on video. Ada had masa tak untuk setiap video? Tak ada had masa, cuma dia bagi had untuk space untuk kita buat video. Untuk yang free ni dia bagi 20 video je boleh buat. 20 video tapi jumlah space dia tak tetapkan lah berapa banyak. Tak tetapkan lah. Alright. Cuma kelebihan app puzzle ni dia memudahkan kita sebab dia link terus dengan kita punya Google Classroom lah. So markah pelajar-pelajar, so dia terus akan masuk dalam Google Classroom. Izinkan saya mencelah. So kebaikan add puzzle selain daripada tu macam soalan matematik seperti dalam quizzes tadi pun boleh dibuat dalam bentuk add puzzle. Tapi saya rasa yang paling kebaikan paling signifikan penggunaan add puzzle dalam kita punya PDP ialah untuk menjadikan video yang kita berikan kepada pelajar itu sebagai gatekeeper. Maksudnya macam mana kita nak pastikan pelajar itu actually tengok tengok video tadi, video yang kita berikan dengan melihat narration, melihat nota dan menjawab soalan sebelum mereka masuk ke kelas. Selain itu bila kita so ini boleh dilakukan secara asynchronous. So bila kita berjumpa pelajar sewaktu live teaching pula, kita sebenarnya boleh memberikan respons berdasarkan progres pelajar menonton video tersebut. So for example, mungkin Encik Fali boleh tunjukkan. Yes. So Encik Fali so kalau anda tengok add puzzle punya report ni, you can actually see how much of time was actually spent of the student, for each of the videos, whether and which questions they got correct, which questions they got, they made mistakes and all that. So these are very important for us as lecturers to give feedback when we meet the students during live teaching. So at least the students know, okay, we have done this, we have come prepared for the live teaching, and the lecturers actually giving us immediate feedback based on our work. So this is for me bukan saja interaktif saja tapi meningkatkan motivasi pelajar yang masuk ke kelas.
Dan aplikasi ini juga sebab untuk kajian PhD saya telah menggunakan Edpuzzle untuk kebanyakan video. So bukan sahaja video dari YouTube, malahan video yang kita buat sebagai screencast, actually any video that you want, even your own video, let's say you create your own video also, you can use it as a sumber untuk dimasukkan dalam Edpuzzle dan anda boleh menjadikan video itu lebih interaktif. Yeah, so I think this is a very good platform, and that's the reason why Encik Fadli and I are sharing about Edpuzzle and also Quizizz. So please, I think on final note, because I don't think we have time for Mentimeter and Poll Everywhere. So, but I would really humbly suggest everyone to explore Edpuzzles. So start creating your screencast based on the earlier session too, kan? How Ustaz Fahmi mentioned about the 3 applications for screencasting. Try to start with that first. Record your own PowerPoints, do your own narration, and then insert that into Edpuzzle and insert the questions. And then at least now you have already created your own content for your students. Yeah. Okay, Umar, I know that you don't have enough time, but looking at the 4 apps that we are discussing today, supposedly, Quizizz, Edpuzzle, but the second part, Menti and Poll Everywhere, are quite different, right? They are quite different in use. So in a nutshell, and very fast, you got about 2 minutes. Can you explain the difference between Mentimeter and Poll Everywhere as opposed to the Quizizz and Edpuzzle? Okay, so I think for me, Mentimeter and Poll Everywhere, the functionalities are slightly different from Quizizz and Edpuzzle. Where Mentimeter and Poll Everywhere can be used by lecturers to actually make a monotonous presentation better by getting students engagement. So not only it's an interactive presentation tool, but it's also a tool to improve learning and engagement. It gives students a voice. I think that's very important because, let me just share the, thank you for sharing, Encik Muhammad Fali. Okay, so for example, the Mentimeter, I've already shared on Google Classroom, for those who are looking at the Google Classroom. Okay, so anda boleh tengok tolong jawab soalan Mentimeter ini. So kepada yang tengah present, okay, can you all see my screen? No. No. Not yet. Okay, just give me a second. I will just do a very quick run through of the potential of Mentimeter. Okay, all right. So Mentimeter ni, what's best about Mentimeter? It's actually an interactive presentation tool, and there are question types. Just like Edpuzzle and Quizizz, yes, we have multiple choice, you have open-ended and everything. Tapi advantage di sini ialah kita boleh minta, kita boleh buat word cloud. Word cloud is not present in Quizizz and Edpuzzle. Okay, so it's a tool to give everyone a voice. Okay, so izinkan saya berkongsi. Okay, can you all see this Mentimeter? Yeah. Okay, so for example, okay, so just now I shared this one. Have you used Mentimeter to present before? So I assume that the participants have actually gone to menti.com and they have used the code 980434. So I can see here immediately that 4 participants said no, but I've been in the audience before. So this is something that cannot be done in Edpuzzle or Quizizz. Okay, all right. So if I look at the next question, is it safe to say that Mentimeter and Poll Everywhere are immediate responses that you can gather from the students as compared to yang tadi, yang Quizizz dan Edpuzzle? Is that how you should hear? Okay, so it can also test knowledge because there are multiple choice questions and open-ended. I think the advantage would be you are able to share ideas and feedback immediately. So this is very important when we're doing live teaching, or even actually when you're doing face-to-face, just to get the kids engaged and let them use their mobile phones for something beyond, the hedonistic purposes, the entertainment purposes. You're actually going to use your mobile phone to actually interact with your lecturers. I think that's the advantage lah, I would say. So and then another advantage about Mentimeter is it can also be used as a presentation tool because this, for example, is actually a slide.
You can actually use Mentimeter even as a presentation tool. So this is a slide format. So it doesn't mean it's only to get what do you call input sahaja. Okay, you can also do quizzes on Mentimeter. You can see. So I can actually press start quiz. You know, I can actually do a quiz. I can also ask who has the best project idea. Okay, so for example, we can actually get students input lah immediately, which is actually not present in quizzes and Quizzes Edpuzzle. and Yeah. So information gathering, immediate response, Yes. those are the things yang your Poll Everywhere and Mentimeter can be used for, right? Yeah. Okay, So- yeah, Umar, 30 seconds. So poll everywhere. Okay, maybe I can just 20 seconds. Okay. Okay, are y'all able to see this PowerPoint? Yeah, yeah. You're able to see this PowerPoint? Are Yes. y'all able to see this poll everywhere PowerPoint? Yes. Yeah. Okay, cool. Okay, so poll everywhere. Let me just do a quick run through. So you not only can ask multiple choice questions, you can also do word cloud, question and answer. There's something called as clickable image. So this is useful for in the polytechnic and the college community sector where let's say we give them a diagram and then you can actually, the hotspots. You remember those days, the hotspot functionality in Dreamweaver is the same thing. You can do that here. You can also do a quick survey and you can do open-ended questions and you can do competitions. Okay, so I think there's a lot of potential for poll everywhere and Mentimeter that I just didn't have the time to share. But yeah, maybe sometime later. Yeah. So again, you can use one more thing, icebreaker. You can use Yeah. Poll Everywhere and Mentimeter to check into your students. So if you actually try to connect the dots between our presentations during the first week, the second week, and the third week. So this week is the week where, for today especially, we are showing you how you can actually start creating your content. You see, during the first week, we had Dr. Dorothy, we had Prof. Roshan telling, okay, you have to engage your students, you have to add interactivity. But now is the how. This is the how. Use Mentimeter, use Poll Everywhere, use Edpuzzle, use quizzes to engage your students in class. I think that's how I'm assuming that most participants have joined us from the first week, the second week, and now today we are now third week. So I hope you all will be able to make a sense of what we are sharing. So this is of course tema ketiga, which is content creation lah for today. Yeah. Okay, thank you very much, Dr. Umar dan juga Cik Muhammad Fadli for your sharing session. Yes, correct. We don't have time. We have got 4 interesting applications. Each one is rather unique, but at the same time, there are common denominators. From what we can see is that synchronous, I would prefer to use Mentimeter and Poll Everywhere to get immediate response, to do the ice breaking. So when you're doing asynchronous teaching, you can always ask the lecturers to go, ask the students to go, okay, Menti, let's go Poll Everywhere, let's see what you're getting. But for quizzes and Edpuzzle, you already prepared it a long time ago, so it can be asynchronous in nature. Remember, our story is back to synchronous and asynchronous. So which application should you use for synchronous and which application should you use for asynchronous? Again, among all these 4, you have to pay a fee, or ada yang bahagian free macam mana, Fazli? Yang macam untuk Edpuzzle dengan quizzes ada yang bagian free lah. Yang free ni kita boleh guna lah. Memang dah mencukupi untuk kita guna. Dah mencukupi. What about you, Umar? Menti and Poll Everywhere? Again, Mentimeter and Poll Everywhere, the free plan is already good enough. See, for example, for Mentimeter, you can create as many presentations as you want. However, the limitation is you can add only 2 questions, 5 quiz slides, but you can add as much as you can as, again, another run through, if you all have the time to explore Mentimeter. So these are the question types that you can use. You can have multiple choice, word cloud and all. You can have the quiz competition, the content slides. This is what I was saying, Dr. Nana, about you can actually have your whole presentation using Mentimeter. Yeah. Alright. So I think to answer your question, the free plan is already good enough. If you have extra funds, do upgrade to the pro, but
in my experience, even when I was doing my PhD, I just used the free plans and I was able to create the content that I required for a 14-week, for that semester long. I was able to create the content. Yeah. Okay, so thank you both of you from Siak to you. I think your presentation is something yang very useful. Thank you so much for sharing. Jamila has said thumbs up, very important and very valuable information. Something to add on kepada tuan-tuan dan puan-puan punya arsenal of teaching and learning apps. Macam-macam kita ni, ada pedang besar, ada buat apa pedang kecil, ada keris, ada yang tolak macam tu, macam-macam lah alat yang kita ada atau tool yang kita ada untuk meneroka norma baru ni. With that, I would like to end today's session. Thank you very much again, Cik Fazli and also Umawati. Kita berjumpa pukul 3 dengan satu lagi webinar. Also, today is all about technical. I can't remember the Content topic. I'm creation. sorry. Yes, if I may interrupt, Yeah, it will please. be on creating a video using Filmora Go to be presented by Encik Arif. Filmora Go. Okay. Yes. Okay. So it'll be shared by Encik Arifuddin from Polytechnic Mersing Johor. So at the Okay. end of his session, he will give the link to how to download the video and all, because we hope that you all will be able to watch the webinar without doing something else, because as Dr. Nana, you have mentioned, WebEx actually captures your attention. So hopefully the pukul 3 punya, just watch how he's doing the Filmora Go, and then at the end we will actually share we will share how to download the app, and then you may try after the session. Okay, so petang ni, I think Umar, you are the moderator. Yes. Yeah, okay. Yes. So thank you very much pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi siri ketiga pada hari ini. So Assalamualaikum, terima kasih. Salam. Terima kasih. Sama. Thank you Umar, guys. Thank you, Encik Fadli. Okay, thank you Dr. Umar, Dr. Nana. Alright. Stop recording. Voice saya mute dulu. Boleh leave event and Okay, saya leave. Terima kasih. boleh click leave event, save files.